Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu di ruang maya ini, dan alhamdulillah pagi ini kami bersiaran daripada Ta'lim Center Melaka Bukit Katil. Semoga Allah Taala berkati pusat ini, antara pusat yang menyebarkan sunnah Nabi SAW di bumi Melaka ini, bersama dengan live daripada Ta'lim Center dan juga Yayasan Ta'lim. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seperti yang telah dirancang, maka tajuk kita pada pagi ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama dengan berhala. Mengapa tajuk ini dipilih oleh pihak Yayasan Ta'lim? Maka ini adalah kerana semenjak mutaakhir ini kita dapati fenomena, kejadian yang tidak pernah kita lihat 10-15 tahun yang lepas, iaitu pemandangan kejadian yang sangat menyedihkan umat Islam, yang sangat memedihkan hati orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu melihat orang-orang Islam bersama-sama dengan kufar, orang-orang musyrikin, meraihkan perayaan, mengagungkan berhala-berhala bersama-sama mereka dalam mengagungkan sembahan-sembahan mereka. Lalu kita dapati di media-media sosial seperti di Twitter, di Facebook, di Instagram, kita dapati ramai orang memberikan pendapat-pendapat mereka yang merupakan pendapat tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang lebih teruk lagi bertentangan dengan Tauhid, bertentangan dengan asas agama Islam, iaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka selayaknya bagi setiap Muslim yang memahami perkara ini untuk menyampaikan kebenaran ini kepada umat semua. Seperti mana sabda Nabi SAW, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah." Hendaklah perkara pertama sekali yang engkau ajak mereka, wahai Mu'adz, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hadis Amr bin Abasah, kata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, dengan apakah engkau diutuskan?" "Aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung silaturrahim, wa kasrul asnam, untuk menghancurkan berhala, wa an la yu'badallahu wa an yu'badallahu wahdah, dan agar Allah Subhanahu wa taala disembah semata-mata." Itu yang pertama sekali. Yang kedua, kenapa kita pilih Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Jawapannya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut Nabi Ibrahim. Anittabi' millata abina Ibrahim. Hendaklah kamu mengikut jalan Nabi kita, jalan Nabi Ibrahim. Dan sebab itu dah banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang Allah Taala kata anittabi', ikutlah jalan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu, kenapa kita dapati di dalam salat kita selalu berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim.
Lepas tu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dia kata annal hanifiyyata dinah, annal hanifiyyata millata Ibrahim. Ya'lam anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ya'budallaha mukhlishan lahu ad-din. Dia kata dan jalan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, annal hanifiyyah, agama kita yang hanif ini, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah millata Ibrahim, inilah jalannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, ay ya'budallah, agar menyembah Allah, ya'budullah wa la yusyriku bi syai'a, wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Dengan inilah Allah Taala telah merintahkan manusia seluruhnya, dan inilah tujuan manusia diciptakan, kama qala ta'ala, sebagaimana sabda sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah bagi tahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa kena ikut Nabi Ibrahim. Bahawa pada Nabi Ibrahim ni ada contoh yang baik. Dekat pada dalam surah Al-Mumtahanah, Allah Taala berfirman, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya wahai Muhammad dan wahai sekalian umat Islam, sesungguhnya jadikan pada kamu contoh yang baik. Bagi kamu ada contoh. Laqad kana lakum uswah, ada contoh fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim. Maksudnya Allah Ta'ala suruh mengambil contoh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukannya kita ni ikut Nabi Ibrahim, selalu menyebut Nabi Ibrahim kerana kita kata kenapa kena ikut Nabi Ibrahim sedangkan Nabi Ibrahim syariatnya berlainan. Tidak. Kita kata prinsipnya sama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ikut Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, seperti mana firman Allah Taala dalam surah Al-Mumtahanah, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-'adawatu wal baghdha وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surah Al-Mumtahanah. Sesungguhnya telah dijadikan bagi kamu contoh pada Nabi Ibrahim dan orang yang bersama dengan mereka. Pada Nabi Ibrahim dan orang bersama dengan mereka, iaitu para ulama ada banyak tafsiran, antaranya ialah para anbiya dan juga para muwahhidin, dan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi Ibrahim kata kepada kaumnya? In qalu liqaumihim, apabila dia kata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kamu, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri daripada apa yang kamu sembah selain Allah Ta'ala. Kafarna bikum, kami engkar, kami kufur dengan perbuatan kamu. Wabada baidana, dan terzahirlah antara kami dan kamu al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian, hatta tu'minu billahi wahdah, sehinggalah kamu semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW, maksudnya Nabi Ibrahim kata, telah terzahir antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian, sehingga kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maksudnya apa? Kita kena benci penyembahan berhala. Kita kena zahirkan permusuhan terhadap penyembahan berhala. Kena zahirkan kebencian dan juga permusuhan terhadap apa saja penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi ini asas yang ketiga bila kita bincangkan tajuk Nabi Ibrahim dan penyembahan berhala, iaitu yang ketiga, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah jadikan pada Nabi Ibrahim contoh yang terbaik. Kalaulah orang kata, kenapa kena ikut Nabi Ibrahim? Sedangkan Nabi Ibrahim, Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, syariatnya berbeza. Maka jawab kita adalah hadis Nabi SAW, al-anbiya'u ikhwatun li'allat.
dinuhum wahid wa syara'ihum syatta. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya itu umpama adik-beradik yang satu ayah berlainan mak. Dinuhum wahid, agama mereka, tauhid mereka sama. Wa syara'i'uhum syatta, dan syariat mereka berbeza-beza. Maksudnya dari segi prinsip asas Islam seperti tauhid, seperti al-qiyam. Al-qiyam bahasa Arab maksudnya ialah al-qiyam, terjemahan dia apa? Al-qiyam ni iaitu prinsip-prinsip asas seperti jujur, sabar, redha, tawakal, cinta, benci, harap, khauf, takut, raja, pengharapan, semua sama daripada zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barakallahu fikum. Dekat sini kita perlu perhatikan tuan-tuan Allah. Naam. Jadi prinsipnya sama, cuma syariat hukum hakam yang berbeza berdasarkan hadis Nabi. Jadi kalau kita kata kami nak ikut Nabi Ibrahim dalam masalah tauhid, ya betul, sahih. Prinsip yang kelima nak bincangkan adalah dalam masalah tauhid tidak ada masalah nasakh dan mansukh. Dalam masalah tauhid tidak ada masalah nasakh dan mansukh. Tahu nasakh dan mansukh? Tahu kan nasakh dan mansukh? Nasakh dan mansukh maksudnya ialah ada sebahagian hukum ni, kalau orang putih panggil abrogation. Dia abrogate the law, dia undang-undang. Maksudnya ada perubahan. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami menasahkan satu hukum, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ayat yang lebih baik ataupun hukum yang lebih baik atau yang sama baik. Jadi ada hukum nasakh dan mansukh. Kita tanya, adakah nasakh dan mansukh berlaku pada masalah tauhid? Jawapannya tidak ada nasakh dan mansukh masalah tauhid. Tidak ada pada satu waktu penyembah bintang itu syirik, pada waktu lain penyembahan bintang tak syirik. Tak ada. Sebagaimana syirik pada zaman Nabi Ibrahim penyembahan bintang, sekejap lagi kita akan tengok. Begitulah juga syirik penyembahan bintang pada zaman ini. Sebagaimana haramnya memakai tangkal pada zaman tersebut, ia juga haramnya memakai tangkal pada zaman ini. Di mana zaman ini juga haram pakai tangkal, dulu zaman Nabi-Nabi sebelum ini juga telah haram memakai tangkal. Jadi masalah tauhid tidak ada masalah nasakh dan mansukh. Ada masalah lain, masalah perkahwinan, masalah minum arak, masalah safar, musafir, masalah banyak lagi masalah yang lain ada nasakh dan mansukh. Jadi prinsip kita yang kelima sebab apa? Sebab ada orang pertikaikan kenapa nak ikut Nabi Ibrahim? Kita kata kerana Nabi Ibrahim masalah tauhid tidak ada nasakh dan mansukh. Naam. Jadi itu mukaddimah kita. Tajuk kita Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Naam. Jadi tajuk kita yang kita bincang ni ialah Nabi Ibrahim dan berhala. Dan asas kita untuk nak bincangkan kisah Nabi Ibrahim dan berhala ini adalah kita ambil daripada surah Al-Anbiya. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Anbiya ayat surah Al-Anbiya ayat 48. Saya share lah dekat skrin sekarang ni untuk kita bincangkan ayat. Jadi supaya kita tak melilau jauh dalam perbincangan kita, jadi kita letakkan asas perbincangan kita ni adalah surah Al-Anbiya ayat 48. Okey. Naam. Okey. Mari kita mulakan. Okey. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat 51, afan, bukan 48. Ayat 51. Lebih sikit bawah tu. Okey. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi 'alimin." Wa laqad, dan sesungguhnya kami telah berikan Nabi Ibrahim rushdahu. Kami telah berikan Ibrahim rushdahu. Apa maksud rushdahu? Okey. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Ibrahim sebelum itu jalan yang benar. Kalau terjemahannya jalan yang benar.
Apa maksud jalan yang benar rusydahu? Para ulama tafsir mengatakan rusydahu ni ada dua. Sama ada wahyu. Sesungguhnya kami telah memberikan Ibrahim wahyu sebelumnya, maksudnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kata sebelum itu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pendapat yang kuat juga di antara ulama tafsir iaitu kami telah bagi ni jalan yang benar, iaitu kami telah beri dia fitrah yang bersih. Dia tak pernah sembah berhala daripada kecil. Itu dia rusyd. Untuk bahasa Arab dia walaqad atayna Ibrahima rusydahu. Rusyd. Rusyd maksudnya Rasyidin, khulafa ar-Rasyidin. Khulafa yang mendapat petunjuk, iaitu kami telah bagikan Nabi Ibrahim rusydahu, petunjuknya, jalan yang benar min qablu, sebelumnya. Lepas tu terjemahan dalam ni agak kurang halus. Kami telah beri kepada Nabi sebelum itu. Sebelum itu tu, sebelum apa? Jadi sebelum itu tu ulama bincang dua. Satu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau wahyu. Tapi sebelum itu tu maksudnya sebelum kejadian ini. Maksudnya sebelum kejadian yang berlaku antara Nabi Ibrahim dengan penyembah-penyembah berhala ni, Nabi Ibrahim dah beri fitrah yang bersih, tak nak sembah berhala. Sedangkan ayahnya Azar adalah pembuat berhala. Azar. Bila Allah Ta'ala sebut dalam surah lain, surah Maryam, Allah Ta'ala kata, Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Wahai ayahku, kenapa kamu sembah berhala yang tak mendengar dan tak melihat? Maksudnya Azar, walaupun ayahnya kufar, syirik, musyrik. Naam. Jadi sebut sini walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Wa kunna bihi alimin maksudnya kami mengetahui bahawa memang Nabi Ibrahim inilah orang yang layak ataupun orang yang memang bersih fitrahnya. Dekat sini apa faedah kat sini tuan-tuan Allah? Iaitu Allah Subhanahu wa taala dia dah tahu dah siapa ahlul tauhid dan siapa ahlul asyirk. Sebenarnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihi salatu wasallam, Allah Taala telah menyapu belakang Nabi Adam, mengusap belakang Nabi Adam. Jangan tanya macam mana Allah Taala mengusap belakang Nabi Adam. Lalu keluarlah zarari, keluar macam biji-biji benih. Sebelah kanan bercahaya, sebelah kiri warna gelap. Nabi Adam AS pandang sebelah kiri, muka dia sedih. Bila pandang sebelah kanan, muka dia gembira. Lalu Nabi SAW tanya kepada Jibril, siapakah itu? Itulah Adam. Lalu dia pandang kiri sedih, itulah antara anak-anak cucunya yang apa? Yang ahli syirik, yang musyrik. Yang sebelah kanan yang nampak biji benih bercahaya tu siapa? Ya anak-anak Adam di kalangan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita ni Allah Subhanahu wa taala tahu dah kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Sebab itulah daripada warid daripada Al-Hasan Al-Basri, iaitu dia menangis satu hari, dia menangis dengan tangisan yang kuat. Jadi kata, kenapa kamu ni menangis? Bukankah kamu ni dah amal soleh dan sekian. Apakah kamu tidak berharap pada Allah Subhanahu wa taala? Dia kata, aku takut aku ni telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di kalangan ahli neraka. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab dia Jami' Ulumul Hikam, dia kata as-salaf yakhafu salaf itu menakuti, takut perkara yang as-sabiq wal lahiq. Salaf itu takut yang perkara yang akan datang, iaitu dia tak tahu dia mati macam mana. Dan salaf itu juga takut as-sabiq, dia tak tahu apa yang Allah Taala telah tertulis, apa yang Allah Taala telah tuliskan baginya, sama di kalangan ahli syurga atau ahli neraka. Itu kata kat sini, wa kunna bihi alimin, dan kami mengetahui halnya. Apabila dia berkata kepadanya, idh qala li abihi wa qaumihi, bila dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Dia berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Nampak? Dia mulakan dakwah tu kepada siapa? Kepada kaum yang terdekat dahulu, kepada ayahnya dan kaumnya. Kat sini ada apa faedah? Faedah untuk memulakan dakwah kepada kaum yang terdekat. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala,
wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Lepas tu kita kena bagi peringatan kepada keluarga yang terdekat. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lepas tu Nabi SAW bila dapat wahyu yang pertama, Nabi kumpulkan semua orang dekat Bukit Safa, seperti mana hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Maka dikumpulkan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, kan? Dikumpulkan Bani Hashim dan Abdul Muttalib. Dia tak panggil semua dulu. Dia panggil Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dan dikatakan sampai datuknya yang ke-6, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Kan? Muhammad Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusab bin Kilab bin Murrah. Nah, jadi ada 6. Ada 6. Jadi Nabi SAW kumpulkan, ini faedah yang sangat besar, tuan-tuan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga yang terdekat, Nabi kumpulkan semua keluarganya daripada atuk yang ke-6. Atuk yang ke-6. Maksudnya Abdul Muttalib atuk pertama, atas lagi kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kata Al-Imam Al-Bukhari, itulah maksud keluarga kamu yang terdekat. Itulah dia keluarga kamu yang terdekat, atuk daripada atuk yang ke-6. Maksudnya kalau kita ni 3 pupu dah tak kenal lah. Betul? Betul kata Masyayikh, kata Syekh Abdul Razak bila huraikan hadis ni, kata ini menunjukkan betapa berdosanya kita ni. Kerana apa? Kita ni saudara-saudara pun dah tak, saudara-saudara dekat pun 2 pupu dah tak kenal lah. Dan kita tak sambung silaturahim. Betul Nabi kata dalam hadis sahih, Nabi kata ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Kamu belajarlah nasab-nasab keturunan kamu agar kamu boleh sambung silaturahim kamu. Jadi kita kadang-kadang sepupu pun tak sedar. Dulu ada berlaku kisah tu, abang saya belaga bahu dengan sepupu tak sedar. Sebab atuk bapak saya ni anak bongsu. Tu dia ada 9 adik-beradik. First kali tu dah tua-tua, dah hujung-hujung dah apa semua. Belaga bahu dah kerja office tu bertahun-tahun dah, rupanya saudara. Allah musta'an. Itulah dia kita. Jadi kat sini bila dia kata, dia panggil, dia dakwah kepada ayah dulu. Wa idh qala li abihi, dia dakwah kepada ayahnya dahulu. Wa qaumihi, dan kaumnya dahulu. Dia kata ma hadhihi tamathilul lati laha antum laha aqifun. Dengar ni. Jadi kita nak isbatkan masalah hukum iktikaf. Okey? Dia kata ma hadhihi tamathil. Dia kata apa benda ni? Berhala-berhala, patung-patung, tamathil. Tamathil ni timsal. Tamathil jamak. Satu dia timsal. Timsal ni apa saja patung yang kamu bentukkan kepada bentuk manusia ataupun haiwan. Itu panggil timsal. Bukannya timsal ni mestinya patung sembahan. Tak semestinya. Tak semesti patung sembahan. Apa saja patung dipanggil timsal. Cuma lebih spesifik dalam ayat ni patung yang dijadikan berhala. Sebab tu dalam Islam dilarang membuat patung-patung. Sebab tu dalam kitab Tauhid ada satu bab larangan membuat timsal at-tamathil. Siakan kata Nabi SAW, siapa yang dia buat rupa bentuk semut, hatta semut sekalipun, kata Nabi SAW, falyakhluqu dhubaban, kamu ciptalah lalat, falyakhluqu zarratan, ciptalah walaupun satu biji semut yang paling kecil. Maka katakanlah kepadanya, hidupkanlah. Malaikat kata kat dia, hidupkanlah patung tersebut. Sebab apa? Sebab patung-patung ni jalan kepada kemusyrikan. Seperti mana yang kita semua tahu, antara sebab kaum Nabi Nuh menyembah berhala adalah kerana patung yang asalnya tujuan ni dibuat untuk apa dia? Peringatan. Itu bukan makamnya untuk huraikan. Jadi Nabi Ibrahim kata, apa patung-patung, apakah benda ni, kata? Apakah hakikat patung-patung yang kamu bersungguh-sungguh memujanya? Dalam buku tuan-tuan, memujanya ke apa dia?
Terjemahan antum apa dia? Memujanya. Terjemahannya memujanya apa? Bahasa Inggeris. Memuja kan? Yang sahih bukan memujanya. Terjemahan yang lebih tepat, akifun. Ya, ini apa akif? Iaitu kamu beriktikaf padanya. Ayu antum mulazimun. Kamu beribadah kepadanya dan kamu duduk tetap bersamanya. Kan akif tu bahasa Arab dia. Iktakafa, iktikaf. Akif, orang yang duduk tetap di satu tempat. Jadi maksudnya apa? Hakikat penyembahan kepada satu berhala tu bukan sekadar dia kena mesti berhala, aku sembah kamu, nak baca apa semua, bukan. Hakikatnya kalau kamu duduk di sekeliling patung tersebut dengan kamu berharap mendapat ganjaran daripada perbuatan kamu, itu saja kamu dah dianggap sebagai menyembah. Itu saja kamu dah dianggap sebagai beribadah. Sebab tu kalau kita tengok terjemahan, kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir, dan kita tafsir antum laha akifun ayu antum mulazimuna laha. Antum mulazimuna laha, iaitu kamu melaziminya, selalu datang padanya, mengharapkan ganjaran daripadanya, mengharapkan agar Tuhan bagi sesuatu daripadanya dengan kamu duduk-duduk saja di sekeliling. Lepas itulah perbuatan sebagian musyrikin zaman sekarang yang mendatangi kuburan seperti di Pulau Besar Melaka tu kan. Duduk-duduk. Sampai ada satu pakcik tu dia tanya, kenapa kamu duduk sini? Dia kata, saya weekend-weekend kami datang sini. Bila kami datang sini, kami rasa tenang jiwa kami. Duduk di sisi kuburan Sultanul Awliya. Maka ini perbuatan akifun. Ini juga ucapan yang sama bila Nabi Harun larang kaum dia ketika Nabi Musa naik Tur Sina. Dia kata, Nabi Harun kata jangan duduk dekat patung apa ni? Lembu tadi. Apa jawapan dia? Apa jawapan kaum dia? Lan nabraha alaihi akifin. Kami takkan tinggalkan duduk di kat sini keliling ni hatta yarji'a ilaina Musa. Sehinggalah Musa kembali kepada kami. Nah, apa poin yang saya nak bawa ni? Poin yang saya nak bawa adalah bukan semata-mata penyembahan berhala tu mesti kamu kena buat satu sujud pada berhala tersebut, tidak. Cukuplah kalau kamu duduk di kelilingnya dengan harapan kamu dapat sesuatu kebaikan daripadanya, maka itu juga kamu telah menyembahnya. Sebab itulah kata sini akifin. Dia kata sini ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Dia kata apa benda berhala-berhala yang antum mulazimuna biibadatiha wa akifuna 'alaiha wa muqimuna biha. Iaitu kamu sentiasa melaziminya, sentiasa datang padanya. Wa akifuna 'alaiha, kamu beriktikaf padanya, duduk-duduk. Wa muqimuna, bermukim di situ. Itu maksud akifun. Apa jawapan kaum dia? Apa jawapan kaum dia? Kata qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapati bapa-bapa kami dahulu sembah benda-benda ni. Maksudnya apa jawapan kaum Nabi Ibrahim? Jawapan ialah atuk nenek. Sebab tu kata Syekh kat sini, inilah kata jawapan yang tidak ilmiah langsung. Inilah jawapan yang kata raja'na ila al-qissatul ula. Dia kata wahia anna masalah taqlidil aba. Masalah ni adalah masalah taklid mak ayah, taklid atuk nenek pada perkara yang dilarang untuk taklid. Okey. Kata Syekh wa hakadha wajadna min qablina wa nahnu ala tariqi sairun. Dan kami dapati atuk nenek kami buat benda yang itu, perkara tersebut, maka kami pun lakukanlah perkara yang sama. Wa naqfati wa naqtafi. Dan kami cukup saja menggunakan apa hujah tersebut dan kami takkan pakai hujah lain lagi dah. Jadi pakai hujah atuk nenek ni ialah hujah yang evergreen daripada zaman Nabi Ibrahim sampai zaman sekarang. Apabila seorang itu nak melakukan bid'ah, dia kata atuk nenek dia lakukan. Sebab itu dia kata lagi, apa Nabi Ibrahim jawab? Dia kata, nampak jawapan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia tak ada
tamyi'. Tak ada mujamalah. Tahu mujamalah tak? Mujamalah ni buat-buat cantik. Buat-buat ayat yang elok, cantik. Dia kata apa? Qala laqad kuntum, sesungguhnya kamu dahulu, wa antum, dan sekarang, wa aba'ukum, dan atuk kamu, maksudnya kamu dulu, kini dan selamanya. Qala laqad kuntum, kamu dahulu, kuntum, antum, kamu sekarang ni, wa aba'ukum, dan atuk kamu semua dahulu, fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Cuba kalau kita kata zaman sekarang, apa hukum sembah berhala? Sesat. Apa hukum sembah kubur? Sesat. Kita akan dituduh sebagai badkhaliyun, kita akan dituduh sebagai golongan yang keras. Bahkan yang lebih teruk lagi, ISIS. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kelompok ni. Nampak dia kata fi dhalalim mubin. Kata ulama tafsir, kenapa dia tak pakai ala dhalalim mubin? Dia pakai fi. Kau tahu belajar bahasa Arab. Ala atas, fi dalam. Kata ulama tafsir, kenapa dia pakai fi dhalalim mubin? Sebab dia dah tenggelam betul-betul dalam kesesatan dia. Dah tak boleh keluar dah. Kerak hijau dah orang kata. Fi dhalalim mubin, dalam kesesatan. Bukannya mereka berada di atas jalan kesesatan. Dan juga bukan juga dia kata antum wa aba'ukum dhalun, orang yang sesat, tak. Ataupun ala dhalalim mubin, tidak. Tapi bagai fi dhalalim mubin, maksudnya betul-betul dah dalam kesesatan yang kamu sendiri tak boleh nak keluar daripada kesesatan tersebut. Minta maaf saya buka emas sekejap. Masa lemas pula nak ceramah pakai emas ni. Fi dhalalim mubin. Saya dah booster dah, insyaAllah. Dah booster dah 2 kali dah kena COVID. Dah 2 kali kena COVID. Rare. 2 kali kena COVID, dah 3 kali booster dah. Dah dia kena booster, insyaAllah. Jadi barakallahu fiik. Dia kata apa? Fi dhalalim mubin. Fi dhalalim mubin. Itu dhalalim mubin iaitu ghayyu bayyin wadih. Kesesatan yang jelas. Annahu dhalal ishtaraktum antum wa iyyahum fi dhalik. Kamu dan bapa kamu berkongsi kesesatan tersebut. Kat sini dalil bahawa Nabi Ibrahim tidak takut untuk menyatakan sesuatu yang sesat tu sesat. Tidak seperti zaman sekarang sebagai pendakwah yang memperjualbelikan agamanya kerana kedudukannya dan juga kerana kemasyhurannya, dan kerana dia masuk TV sana sini, bila tanya apa hukum perbuatan tersebut, maka bermulalah dia buat pusingan, dia pusing sana pusing sini. Tak nak bagi jawapan. Ini bahkan sebagainya mengelak, bahkan sebagainya kata khilaf sana khilaf sini. Ini perbuatan yang tidak boleh dalam Islam. Ini perbuatan kitmanul haqq. Ini perbuatan kitmanul haqq, menyimpan kebenaran yang Allah Ta'ala sebut, dilaknat oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang yaktumun, merahsiakan, menutup, ma anzalna minal bayyinat, apa yang kami telah turunkan daripada penjelasan daripada Al-Quran dan Sunnah, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan dia betul-betul dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam kitab dah jelas dah, tapi dia nak rahsiakan juga. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang yang mendapat laknat Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan mendapat laknat sekalian manusia. Jadi hati-hati perbuatan sebab itu Nabi Ibrahim fi dhalalim mubin, fi dhalalim mubin. Apa lagi jawapan Nabi Ibrahim? Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Adakah kamu ni datang? Adakah kamu ni seorang betul-betul yang datang sebagai Rasul, atau kamu ni main-main saja? Sebab masa itu Nabi Ibrahim masih lagi muda. Nabi Ibrahim masih lagi muda. Anta minal la'ibin. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahun. Tak, dia kata bahkan tidak, aku bukan main-main. Rabbukum, Tuhan kamu,
Rabbus samawat, Rabb kamu adalah Rabb samawat, Tuhan langit dan bumi, alladzi fatarahunna, yang telah menciptakan semuanya, menciptakan langit dan bumi. Wa ana dzalikum minasyahidin. Wa ana dzalikum minasyahidin. Dan aku bersaksi atas perkara tersebut. Okey, kalau kita bincang kenapa Nabi Ibrahim bawa ayat ni? Qala bar rabbukum rabbus samawat. Inilah kaedah dalam masalah tauhid. Iaitu apabila kita dah mengisbatkan tauhidul uluhiyah, kita berdalilkan dengan tauhidul ar-rububiyah. Itu kaedah. Kaedah Quran dalam isbatkan tauhidul uluhiyah, Quran akan sebut tauhidul rububiyah. Bukan sebab tauhidul rububiyah itu tujuannya. Tauhidul rububiyah adalah wasilah kepada tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah hiyal ghayah. Tauhidul uluhiyah adalah tujuan. Tauhidul rububiyah adalah jalan. Dengar kaedah ni. Tauhidul rububiyah ialah jalan, wasilah. Tauhidul uluhiyah ialah tujuan. Jadi bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak ayat, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Ta'ala telah ciptakan kamu dan ciptakan orang sebelum kamu dan telah turunkan hujan dan keluarkan pokok. Kan? Wahai ayahku, kenapa kamu sembah benda yang tak bagi manfaat, tak bagi mudarat, tak menciptakan, tak mematikan? Wahai kaumku, sembahlah Allah yang telah ciptakan langit dan bumi. Apa tujuan disebutkan wahai Tuhan, wahai kaumku, sembahlah Tuhan yang cipta. Itu tujuannya untuk berdalil, bukan tujuannya untuk mengisbatkan tujuan. Assalamualaikum. Kenapa kita sebut benda ni tuan-tuan rahmatullah? Sebab kat sinilah penyimpangan kelompok Al-Asy'ariyah bila dia tidak jadikan tauhidul uluhiyah sebagai kemuncak kepada tauhid. Ini juga masalah golongan sufi tarekat. Dia tidak menjadikan tauhidul uluhiyah sebagai kemuncak daripada tauhid. Lepas dia dah isbatkan tauhidul rububiyah, dia naik atas lagi apa? Kemuncak dia. Sebab dia tauhidul rububiyah ni tauhidul ma'rifah, dia tauhid pengetahuan. Bila dia tahu, dia kena act, dia kena buat something. Jadi untuk ahli sunnah, perbuatan yang terhasil daripada tauhid rububiyah itu ialah uluhiyah lah, ibadah. Kelompok sufi bukan ibadah tu tujuan dia. Tujuan dia bila sampai tauhid rububiyah, maka dia akan merasakan dirinya telah bersama dengan Tuhan. Merasakan dirinya telah hulul wal ittihad ila akhirih. Juga dengan kelompok-kelompok yang lain, seperti juga Al-Asy'ariyah dan seumpama dengannya. Betul bila Asy'ariyah, kenapa Asy'ariyah dia boleh duduk harmoni betul dengan kelompok Sufiyah? Sebab mereka tak letakkan al-uluhiyah itu sebagai puncak. Lepas tu kenapa Sufi dengan Asy'ariyah boleh ngam? Sebab apa? Sebab kedua-duanya tidak letakkan uluhiyah sebagai puncak. Bila kita letakkan uluhiyah sebagai puncak, dia kata apa? Kelompok ni nak mensyirikkan umat Islam. Lihat Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim sedang membantah kaumnya dalam bab penyembahan ke atau dalam bab mencipta penyembahan? Tadi kata akifun, abidun. Nampak tak apa jawapan sebelum ni? Atau ayat 53. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Bukannya dia mengaku bahawa patung-patung itu adalah yang menciptakan alam, tidak. Dan kalau kita baca lagi tafsir, sebenarnya patung-patung yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim ni adalah kita kata gambaran bagi bintang-bintang. Sebab asalnya kaum ni sembah bintang. Tapi bintang ni waktu malam dia ada, siang dah tak ada. Jadi dia perlukan satu timsal, satu benda yang mewakili bintang-bintang tersebut, tentu dia buat patung. Lepas tu kata Imam Ibn Qayyim, bukanlah orang musyrikin tu sembah batu tu kerana batu tu. Sebab mereka pun tahu dari segi akal dia, batu, kayu takkan dapat buat apa-apa. Ini benda jamadat.
Tapi dia kata patung itu adalah sebagai ganti dia, sebagai tempat kita boleh tujukan sembahan-sembahan kita semua. Jadi kat sini kata jadi buat ibadah. Jadi kat patah balik pada isu kita. Kenapa Nabi Ibrahim kata qala bar rabbukum rabbus samawati alladhi fatarahunna wa ana ala dhalika lasyahid? Dia nak berdalilkan dengan tauhid rububiyah ala isbat tauhid al-uluhiyah, untuk mengisbatkan tauhid al-uluhiyah. Bagi yang belum biasa lagi dengar rububiyah dan uluhiyah, rububiyah ni apa dia? Iaitu mentauhidkan Allah dari segi perbuatannya. Mentauhidkan Allah dari segi perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Mencipta, memiliki, mentadbir, menghidupkan, mematikan, bagi rezeki, menurunkan hujan, menyihatkan, memberi kesakitan, memberi kegembiraan, memberi kesedihan. Walladhi huwa adhaka wa abka. Kita rujuk dalam surah An-Najm, na'am. Hujung-hujung surah An-Najm itu. Allah Ta'ala kata, dialah Tuhan. Nabi Ibrahim kata, dialah yang hidupkan aku dan matikan aku. Dialah yang buat aku ketawa dan dia buat aku menangis. Wa annahu huwa rabbus syi'ra. Dialah Tuhan yang mewakili bintang asy-syi'ra. Jadi itu tauhidul rububiyah. Tauhidul uluhiyah iaitu mentauhidkan Allah dalam bab ibadah, perbuatan kita. Bab tauhidul rububiyah mentauhidkan Allah pada perbuatan Allah. Tauhidul uluhiyah mentauhidkan Allah pada perbuatan kita. Apa yang kita buat pada Allah Ta'ala, kita beribadah pada Allah. Dan beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, itu tauhidul uluhiyah. Patah balik tuan-tuan rahmatullah. Apa jadi? Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu sesudah kamu pergi meninggalkan rumah ini. Wallahi la akidanna. Nabi Ibrahim kata, wallahi la akidanna. Sebagai ulama tafsir kata, kemungkinan ucapan ini adalah ucapan Nabi Ibrahim dalam hati dia. Bukan dia cakap kat orang. Kalau dia cakap dekat orang, dia dah kena bantai tentu juga. Jadi dia kata demi Allah, dalam hati dia kata, tallah la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Lepas kamu semua berpaling, aku akan hancurkan berhala kamu. Nah, kat sini lah kita nak kita nak masuk ke muncak daripada cerita ni. Sebab ke muncak dari cerita ni, kisah kita adalah kisah Nabi Ibrahim dan berhala. Lalu dia kata apa? Faja'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Lalu dia memecahkan semuanya berketul-ketul. Tapi sebelum kita masuk, kita pecahkan berketul-ketul, apa kejadian yang berlaku antara, macam mana, kenapa kaum dia semua keluar? Yang ni Allah Ta'ala sebut dalam surah yang lain, dalam surah Al-Zariyat dan lain-lain, surah Al-Anbiya, dan juga surah surah Ibrahim sendiri, iaitu kaumnya nak pergi ada upacara ibadah di luar. Ada pesta. Kita boleh cari sebenarnya. Qala inni saqim. Kita cari sekejap. Kita boleh cari. Inni saqim. Cari dalam Quran supaya kita boleh tengok. Surah As-Saffat. Buka ayat 89. Surah As-Saffat ayat 89. Surah As-Saffat ni Allah Ta'ala cerita kenapa kaumnya berpaling tu. Sebab dalam surah Al-Anbiya ni dia terus kata dia hancurkan berhala tu kan. Rupanya ada lagi dialog sebelum tu. Buka surah Saffat ayat 89. Ataupun ambil 85 lah. Ambil 85. Kita tengok 85. Share. InsyaAllah kita lagi akan jawab soalan ikhwas sekalian.
Okey, tengok tu ayat 85. Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Idz qala li abihi ijaa." Okey. Kita ambil 80. Atau ambil 83 lagi, kita reverse sikit. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Di antara orang yang menegakkan ajaran dibawa oleh Nabi Nuh ialah Nabi Ibrahim. Apa tak? Syi'atihi, Syiah. Jadi perkataan Syiah asalnya maksudnya apa? Penyokong. Asal maksud Syiah adalah penyokong. Jadi orang Syiah kata dalam Quran ada maksud Syiah, ada perkataan Syiah. Ni ayat dia. Tak ada kena mengena dengan Syiah yang kamu bawa. Syiah asalnya ialah maksudnya apa? Penyokong. Jadi antara penyokong Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ialah Nabi Ibrahim. Yang ni ada satu pengajaran yang sangat baik. Apa pengajaran yang sangat baik? Iaitu penyokong itu tak semestinya hidup sezaman. Jadi kalau kita kata kita ni penyokong dakwah, penyokong salaf. Kamu semua bukan sezaman. Orang ni mengaku salaf. Kan seperti dakwaan Syekh Ramadan Al-Bufi. Semoga Allah Ta'ala ghafarallahu lah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni. Dia kata salaf itu satu zaman yang dah lepas dah. Kamu tak ada kena mengena dengan salaf. Kita nahnu min syi'ati salaf. Kita termasuk orang yang sokong salaf. Lepas tu wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sama macam ayat surah Al-Mumtahanah. Apabila Ibrahim dan orang yang bersama dengannya berkata kepada kaumnya. Orang yang bersama dengannya, kata ulama tafsir, adalah siapa yang sama-sama dengan Ibrahim dalam dakwahnya kepada tauhid. Bukan semestinya orang yang bersama dengan Ibrahim itu maksudnya orang yang duduk dengan Nabi Ibrahim masa dia lawan kaum dia. Sebab masa mula-mula Nabi Ibrahim lawan dengan kaumnya, dia seorang je. Macam mana pula dalam ayat tu kata ketika Ibrahim bersama dengan penyokong kaum dia lawan Namrud, sedangkan Nabi Ibrahim masa itu seorang. Jadi kaumnya maksudnya apa kata ulama tafsir? Siapa yang sama dengan Nabi Ibrahim dalam dakwah tauhid, masa dialah kaum Nabi Ibrahim. Lepas tu kita kata, siapa yang bersama salaf dalam dakwah kepada dakwah salaf, maka kita pun kaum salaf. Jadi betul lah kita gelaran salafi. Pada orang kata, oh buat-buat ni kata dia gelarkan dirinya salafi, gelarkan diri dia salafi, sedangkan mereka tu jauh zaman salaf. Tak. Uslubul Quran, cara Quran pun menunjukkan bahawa siapa yang bersama dengan dakwah seorang itu, maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Nampak ayat ni? Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Padahal jauh Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh. So yang menyokong Nabi Nuh ialah Nabi Ibrahim. Maksudnya bahawa penyokong tak sepertinya kena ada satu zaman. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika dia datang mematuhi perintah Tuhannya dengan hati yang murni. Jadi hati yang murni nombor satu adalah tauhid. Orang mengaji bab-bab hati, bab-bab perintah hati, nampak Ustaz Syekh tu Masya Allah, lembutnya ucapannya, rupanya ahli bid'ah, ahli syirik, penyembah kubur. Jangan tertipu. Allah Ta'ala kata, qalbin salim ialah orang yang tak sembah berhala, tak buat syirik. Idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Apabila dia berkata kepada kaumnya, apa yang kamu sembah? Aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah ciptaan-ciptaan kamu, putar belit kamu ni yang kamu nak? Lepas tu, fama dhannukum bi rabbil alamin. Apa hal? Bagaimana pikiran kamu terhadap Allah yang ciptakan sekalian alam? Kenapa kamu tak sembah dia? Kemudian, fanadhara nadhratan fil nujum. Dia pun pandang ke langit. Nadhara nadhratan fil nujum. Kemudian, faqala inni saqim. Lalu berkata, tengok terjemahan tuan-tuan. Sesungguhnya aku merasa sakit, tak dapat turut berhari raya bersama. Hari raya siapa ni? Hari raya musyrikin. Nabi Ibrahim kata, inni saqim, aku sakit. Inilah kata para ulama, inilah antara kadhib yang white lie yang putih kata. Tapi sebenarnya bukan white lie pun. Tapi sebenarnya adalah uslubun tauriyah. Tahu uslubun tauriyah? Uslubun tauriyah itu kita cakap benda yang ada dua maksud. Kita nak maksudkan satu perkataan dan orang yang dengar tu faham maksud lain. Ini uslubun tauriyah. Aku sakit. Jadi dia tak nak join perbuatan orang musyrikin sambut perayaan kafir. Alasan dia kata dia sakit. Orang ingat faham sakit betul. Dia sebenarnya sakit apa? Kata ulama tafsir, ada macam-macam tafsiran. Sebagai ulama tafsir kata sakit itu ialah sakit hati.
Tengok orang buat syirik. Dia ini saqim. Fatawallau anhu mudbirin. Ini kita kata nak kaitkan dengan ayat surah Al-Anbiya tadi. Maka mereka pun semua berpaling. Tengok ayat terjemahan tu. Maka mereka semua pun berpaling. Ketika mereka pun berpaling meninggalkan dia. Yang ni kita samakan dengan surah Anbiya tadi. Kenapa mereka berpaling? Rupanya mereka berpaling sebab mereka nak pergi ke penyembahan perayaan orang kufar. Nah, Nabi Ibrahim pun tak pergi perayaan orang kufar, perayaan orang kafir. Sedangkan Nabi Ibrahim, ayah dia kafir tak? Ayah dia kafir. Dia boleh bagi alasan, saya ni follow sebab ayah saya bukan Islam. Jadi saya pun ikutlah sekali. Nabi Ibrahim bagi alasan tu ke? Nabi Ibrahim tak bagi alasan tu. Ataupun dia kata, Nabi Ibrahim bagi alasan tak? Aku ni seorang dia, so kita kena blend lah dengan budaya masyarakat setempat. Jangan jadi keresumbang. Kita pergi je. Tak, Nabi Ibrahim tak pergi. Yang ketiga, Nabi Ibrahim boleh je bagi alasan, aku pergi, tapi aku tak sembah, aku pergi je. Nabi pergi tak? Nabi Ibrahim tak pergi. Jadi apa alasan kamu pada zaman sekarang ni? Ketika kamu bilangan Muslim lagi ramai daripada bilangan kufar, kamu nak pergi? Dengan Nabi Ibrahim ketika itu dia seorang-seorang je. Kamu, apa alasan kamu untuk pergi perayaan orang kufar? Dan tak ada ahli keluarga kamu orang kafir pun. Apa alasan kamu untuk pergi dengan alasan kamu kononnya berdakwah? Sedangkan Nabi Ibrahim lebih-lebih lagi berhajat untuk mendakwah kaumnya kepada masuk Islam. Hanya soalan yang kita lontarkan kepada orang yang mengeluarkan fatwa-fatwa halalnya perbuatan menyambut perayaan kufar. Dan cukuplah kisah ni dalil yang sangat kuat untuk menyokong. Jadi kata apa? Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Maka dia pun segera pergi ke berhalanya, dia kata, kamu tak makan ke? Ala ta'kulun. Tak makan ke? Okey. Malakum la tantiqun. Apa hal kamu? Tak cakap ni. Tak jawab aku punya soalan. Malakum la tantiqun. Lalu dia pun, mengapa kamu tidak jawab? Lalu dia pun faragha alaihim darban bil yamin. Maka dia pun pukul dengan yamin. Bil yamin, apa terjemahan dia kat sini? Dengan tangan kanannya. Okey, sebenarnya bil yamin memang terjemahan dengan tangan kanan, tapi cara uslub orang Arab nak cakap, pukul dengan kuat dan sungguh-sungguh, maksudnya dia akan guna bil yamin. Sama macam dalam surah, saya selalu lupa nama surah lah. Okay. Bila Allah Ta'ala kata apa dia dalam Quran? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin. Kalau Muhammad itu mereka-reka ucapan di atas nama Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala bagi ancaman kepada Nabi Muhammad SAW. La akhadna minhu bil yamin. Aku akan tangkap dia dengan tangan kananku. Maksudnya Allah Ta'ala akan tangkap dia dengan sungguh-sungguh. Bukan menafikan Allah Ta'ala di tangan kanan. Allah Ta'ala di tangan kanan. Tapi menafikan, maksudnya bersungguh-sungguh. Maksudnya aku akan tangkap kau dengan tangan kanan aku. Maksudnya macam bersungguh-sungguh. Maksudnya bersungguh-sungguh. Lepas tu dalam hadis Nabi, Nabi kata, kilta yadaihi yaminun. Kedua-dua tangan Allah Ta'ala tangan kanan. Bukan maksudnya kamu bayangkan Allah Ta'ala dua tangan kanan. Maksudnya tak ada tangan yang lemah. Tak ada tangan yang lemah. Kita ada tangan kanan, ada tangan kiri. Tangan kiri tangannya lemah kalau siapa yang right handed. Kita takkan dapat dua-dua tangan sama kuat, tak? Kita yadaihi yamin. Okey, baca balik cerita tadi. Kemudian barulah dia darban bil yamin. Kata ulama tafsir. Kata ulama dia kata memukul dengan kuat dalil bahawa pertama, mencegah kemungkaran dengan tangan. Mencegah kemungkaran dengan tangan. Yang kedua, bila mencegah kemungkaran kena cegah dengan sungguh-sungguh.
bil yamin. Dia tak kata cegah lah. Kadang-kadang kita ni nak ajak keluarga kita, nak tinggalkan benda-benda bid'ah, kita ajak sekali dua, tak apalah, saya dah ajak dia dah. Tak payah saya cegah. Dia tak sungguh-sungguh. Macam mana Nabi SAW lakukan pada kaumnya. Macam mana sahabat lakukan pada kaumnya. Jadi bil yamin itu maksudnya dengan tegas. Dan ini sama macam hadis Nabi SAW yang kita suruh biasa dengar. Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu bi yadihi. Siapa dapat satu kemungkaran kena ubah dengan tangan dulu. Dan tangan maksudnya ialah puasa. Sebab itulah siapa? Ubadah bin As-Samit dia laksanakan perintah. Pernah sekali itu Ubadah bin As-Samit ada satu kafilah. Kafilah ni apa? Satu caravan lah. Satu rombongan perniagaan datang jalan. Kafilah tu bawa arak daripada selatan nak ke Syam. Masa tu dekat Syam yang jadi qadi masa tu adalah Abu Hurairah. Ubadah bin As-Samit dihantar oleh Umar Al-Khattab untuk jadi guru dekat Syam. Jadi kebetulan Ubadah bin As-Samit nampak ada satu karavan bawa arak. Ubadah bin As-Samit terus bantai karavan tu, pecahkan semua arak-arak tu semua. Lalu orang tu pun report kepada Abu Hurairah, kenapa ni? Tiba-tiba orang pecahkan ni. Maka Abu Hurairah pun kata kenapa? Abu Hurairah nak tanya dulu kenapa. Ubadah bin As-Samit dah marah. Sebab disangka Abu Hurairah macam nak defend. Abu Hurairah nak defend, Abu Hurairah nak tanya dia apa yang berlaku. Kata Ubadah bin As-Samit, diam kamu wahai Abu Hurairah. Sesungguhnya masa engkau kafir lagi, masa dia marah. Masa engkau belum Islam lagi, aku dah angkat janji sumpah setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata, bai'ana Rasulullah, aku telah berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla nusyrika bihi syai'an, ala sam'i wa ta'ah, dengan dengar dan taat, wa salah, dan juga salat, wal amru bil ma'ruf, mengajak kepada ma'ruf, wan nahi 'anil munkar, dan mencegah yang munkar. Jadi aku sekarang telah melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan tangan. Cuma dalam masalah ini ada beberapa isu yang kita kena detailkan, iaitu boleh tak kita memecahkan berhala dan juga sebegitu saja. Nanti kita akan detailkan insya-Allah pada ayat lepas ni. Jadi yang ni daripada ayat tadilah. Darban bil yamin. Kita patah balik surah Al-Anbiya tadi. Sebab kita punya asas tadi surah Al-Anbiya. Ayat 58. Maka faja'alahum judhadan. Tadi dia pukul dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Dan ayat ni pula surah Al-Anbiya, lalu dia pecahkannya sampai jadi judhad. Judhad ni maksudnya apa? Kepingan kecil. Maksudnya bukan dia potong, dia bukan dia pecah besar-besar. Sebab apa? Kenapa? Kalau potong dua aja, dia boleh ambil balik, dia boleh letak, dia boleh plaster balik, dia boleh gam balik, dia boleh apa balik. Jadi dia hancurkan sehancur-hancurnya. Apa faedah dalam masalah ni? Apa faedah dia? Syekh Rahim kita. Apa faedah dia dapat? Iaitu kalau kita nak hancurkan kemusyrikan, hancurkan sehancur-hancurnya. Jangan tinggalkan langsung. Jangan bagi nampak langsung. Yang ni sama macam kisah Nabi. Tahu Nabi Musa AS. Ketika dia kata kat Samiri, dia kata, lanuharriqannahu, kami akan bakar kau punya lembu ni wahai Samiri, thumma lanansifannahu, kemudian kami akan campakkan debu-debu terbakar tadi tu, fil yammi nasfa, di lautan ketika angin sedang kuat, bertiup dengan kuat. Maksudnya bagi hilang habis, sampai debu pun jangan tinggal. Sebab apa? Sebab sebagai orang musyrikin, debu pun dia agungkan, betul tak? Tengok sebagai orang musyrikin, dia bakar debu mak dia, disimpan dalam kotak besi, letak kat rumah dia, itu dia sembah. Nampak tak? Musyrikin ni debu pun dia boleh jadi syirik. Waktu Nabi Musa AS kata, lanansifannahu fil yammi nasfa. Sama macam Nabi Ibrahim. Waja'alnahum judhadan. Betul lah, antara sunnahnya, bila kita nampak benda-benda syirik, kata kita jumpa tangkal, apa kita buat?
Jangan simpan. Inilah aku jumpa di tahun 2010 dekat sini tak. Ambil, bakar. Hancurkan dia. Kena tanam dia. Kena buangkan dia. Jangan kita simpan. Ilyam minas. Itulah kata para masyayikh kita, apa saja kesan berhala dihancurkan, tak disimpan. Mana yang harus boleh disimpan, simpanlah. Contohnya Fir'aun. Berhala-berhala patutnya dihancurkan. Mana cawan ke, gelang ke, apa itu simpanlah. Nak jual ke, nak apa ke. Tapi jangan diagungkan patung tu. Sebab tu bila Nabi Muhammad SAW masuk ke Makkah, Nabi hancurkan berhala tak? Sedangkan berhala tu beratus tahun umurnya. Azab Nabi kata ini UNESCO punya, kita kena simpan. Ini sejarah atuk nenek kita. Kita kena tahu sejarah atuk nenek kita dulu. Bahawa mereka dulu ni sembah berhala. Inilah kita nak guna untuk sosiologi, arkeologi, logi yang lain. Untuk digunakan untuk benda ni, untuk simpan benda syirik tak. Nabi SAW hancurkan. Waqul ja'al haq wa zahaqal batil. Nabi SAW bila hancurkan berhala tu dia kata apa? Waqul ja'al haq wa zahaqal batil inna batil. Lalu masuk dalam Kaabah. Kaabah tu ada lukisan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Baca tak kisah tu? Baca kisah bukaan kota Mekah. Nanti kita akan baca nanti. Bila ada waktu ni. Nabi hancurkan semua lukisan-lukisan tu. Nabi tak simpan sikit pun. So itu semua adalah perbuatan yang kufur dan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Lepas tu dah berlaku kisah Ibnu Abbas, atau Abdullah bin Umar. Nampak ada orang main satranj, main chess. Ada salib. Main salib. Dia kata ini sama dengan perbuatan kaum musyrikin. Lalu dia ambil, dia hancurkannya. So ada patung salib dan juga ada seumpama dengannya. Jadi siapa saja yang seumpama dengan tu termasuk dalam hadis dan kisah ni. Faja'alahum judhadan illa kabirah. Rugi ke tak main chess? Ada kehilangan ke dalam umat ni? Umat ni akan jadi kurang IQ dia jatuh ke? Tak ada kena mana pun. Illa kabiran lahum. Dia tinggalkan yang paling besar. La'allahum yarji'un. Moga mereka semua kembali. Moga mereka semua kembali ni ada dua tafsiran. Iaitu moga mereka semua kembali kepada kebenaran. Tafsiran kedua, agar mereka semua pergi tanya yang besar ni. Kembali kepada yang besar ni untuk tanya soalan. Kan? Qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminadh zalimin. Setelah kejadian itu mereka bertanya, siapakah yang melakukan perbuatan yang demikian terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguhnya dia adalah termasuk orang yang zalim. Nampak tak? Kesannya apa faedah? Faedahnya adalah orang bukan Islam akan menganggap bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang zalim. Jadi betul juga kalau kita hancurkan berhala-berhala, maka PBB apa semua akan kata, oh nampak mereka ni menghancurkan, mereka telah melakukan kezaliman, kekejaman, mereka telah menghancurkan sejarah manusia ila akhirih. La. Innahu laminadh zalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqal lahu Ibrahim. Sesungguhnya kami telah mendengar ada seorang anak muda bernama Ibrahim mencacinya. Kami mendengar. Maksud Nabi Ibrahim dah famous ke belum? Yuqal, dikatakan namanya Ibrahim. Maksudnya dah famous ke belum? Agak-agak dah famous ke belum? Jawapannya belum. Nabi Ibrahim belum famous masa tu. Bukanlah jadi orang yang terkedepan. Dapat tak? Ada seorang budak dikatakan namanya Ibrahim. Maksudnya kalau dia famous, ada tak orang kata dikatakan namanya Ibrahim? Tak ada. Dia ni mesti kerja Ibrahim lah. Dia ni memang terkenal lah. Kerja dia bantai berhala kita je. Maksudnya Nabi Ibrahim bukan famous. Kenapa saya bawa point ni? Ada sebahagian pendakwah kita, dia kata macam ni. Kita ni jangan hentam dulu benda syirik ni. Bila kita dah diterima oleh masyarakat kita, barulah kita cakap benda-benda macam ni. Mula-mula kita cakap benda yang lembut-lembut dulu. Cakap dulu pasal cinta, kasih sayang, suami isteri, akhlak, baik-baik semua. Lepas tu bila kita dah diterima, barulah kita cakap pasal tauhid. Betul ke dakwah macam tu? Tak. Nabi Ibrahim first kali dia cakap pasal tauhid. Kalau semua pendakwah ahli sunnah macam ni sikapnya, maka kita akan tengok tauhid nampak. Sekarang keadaan macam ni pun, alhamdulillah. Orang dah nampak dah kebatilan dan sebahagian golongan musyrikun. Bayangkan kalau semua pendakwah sunnah
Macam ni, sikap yang tegas. Tidak terpalit dengan hizbiyah, tidak terpalit dengan kemasyhuran dunia dan juga seumpama dengannya. Barakallahu fikum. Akhirnya patah balik. Fatan. Yang kedua dia fatan. Fata dalam bahasa Arab, budak muda. Fata ni dalam bahasa Arab maksudnya yang baru lepas balik. Sampailah umur macam 25, 26 apa semua. Boleh jadi syab atau kahlan. Lepas tu. Apa faedah kat sini? Apa faedah kat sini? Faedah untuk mendidik pemuda di atas sunnah. Manhaj, akidah yang sahih. Kalau ada tempat-tempat madrasah yang sunnah, tahfiz sunnah, sokong betul-betul. Kat Melaka ada 2, sokong, padu-padu. Bagi mantap. Madrasah tu anak-anak ni masukkan tauhid. Jangan hafal Quran je. Dia tak boleh mengajar kat madrasah tu sebab takut kena tangkap. Ajak dia belajar dalam bas pun tak apa. Kan? Kalau kata ustaz tak boleh dalam madrasah kami, Kang, Jabatan Agama Islam Yugoslavia tangkap kami. Kan? Kata, bawa dia keluar naik bas. Keluarkan daripada bandar ni. Kalau ada kampung ni, jangan belajar dekat sekolah tu. Ambil bas, bayar RM1,000, naik bas, pergilah pusing satu Johor ni ke, satu Melaka ke, satu Yugoslavia, pusing. Lalu dalam bas tu buat daurah tauhid. Yang disebut oleh guru kami, Syekh Hamid Akram Al-Bukhari. Macam mana dia kata, dekat Uzbekistan, masa diperintah oleh komunis yang kejam. Mereka tak boleh belajar Quran. Macam mana guru kami, dia macam mana guru kami ajar. Guru kami menyamar sebagai pembawa teksi. Lalu anak muridnya tahan teksi. Masuk dalam teksi. Masa dalam teksi itulah dia belajar Al-Quran. Subhanallah. Dalam teksi, dan dia berjaya mengkhatam Quran dalam teksi, tasmid Quran dalam teksi. Masa dia pusing dia bawa pusing. Tu anak murid lain pula dia ambil. Ini sebenarnya tak ada alasan untuk kita tak boleh mengaji tauhid. Kata tempat kita di negeri Yugoslavia tu tak boleh nak ngajar kita bertauhid Syekh Abdul Wahab. Maka bawa naik bas pergi KL 2 jam balik. Masa dalam bas tu suruh budak-budak mengajar kita bertauhid. Orang pergi umrah. Duduk dalam bas, duduk daripada Mekah ke Madinah, tidur al-Libasi melilih sampai atas kain ihram. Kenapa masa tu tak dimasukkan dengan tauhid? So, ustaz kita mengajar tauhid. Daripada mutawif tu menyanyi lagu tak apa-apa dekat depan tu, kita pergi dan kita ajak tauhid. Lepas tu ini kita kena ada sikap macam tu. Alhamdulillah, barulah tauhid ni akan tersebar. Kalau kita nak kena tunggu ada daurah dulu, nak kena tunggu ada kuliah tepat selesa, ada aircon, dan barulah kita nak pergi buat daurah, nak belajar tauhid. Tak, itu bukannya dakwah tersebar dengan tersebut. Nah. Patah balik. Dia kata apa? Fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Ketua mereka berkata, jika demikian bawalah dia di hadapan orang ramai supaya mereka menyaksikan tindakannya itu. Jadi kata ulama tafsir, Nabi Ibrahim memang sengaja buat macam ni. Supaya apa? Supaya dia nak dapat bercakap dengan tempat orang yang ramai. Ini sama macam kes Nabi Musa. Bila Fir'aun dia nak ajak lawan sihir. Kan? Nabi Ibrahim kata, kumpulkan kepada kami waktu duha. Pada waktu duha, 9 surah Taha. Kumpulkan mereka semua pada waktu duha. Kenapa waktu duha? Waktu duha terang tapi tak panas. Kalau waktu lain gelap. Sebab itulah kuliah duha kuliah yang terbaik sekali. Kuliah duha ialah kuliah yang terbaik. Waktu terang tapi cuaca tak terlampau panas. Perbuatan yang sama juga, perkara yang sama dilakukan oleh kisah Ashabul Ukhdud. Ingat tak kisah pemuda Ashabul Ukhdud? Yang bila dia last kali tu, orang nak bunuh dia naik gunung tak jadi, naik kapal tak jadi. Okey. Akhirnya dia buat apa? Dia bawa, dia kata boleh bunuh aku dengan satu cara, iaitu kamu panah aku. Tapi bila panah aku ucap la ilaha illallah atau bismi rabbil ghulam, dengan nama Tuhan budak ini.
Kamu takkan dapat bunuh aku, melainkan kamu kena panah aku dengan sebelum panah sebut Bismi Rabbil Ghulam, dengan nama Tuhan budak ini. Tapi dengan syarat, kamu kena kumpulkan orang dulu. Pada waktu duha, pada waktu pagi, tengah orang ramai. Apa poin daripada sini? Apa faedah daripada sini? Faedah daripada sini adalah pendakwah kena ambil peluang pada waktu orang tengah ramai. Nampak tak pendakwah kita dekat Brazil tahun berapa? 2000 berapa? World Cup tu. Anda tahu tak betapa ramai pendakwah-pendakwah semua turun. Dr. Bilal Phillips pun pergi Brazil. Masa World Cup tu, masa orang tengah ramai berkumpul tu, dia pergi Brazil dakwah orang kepada Islam. Nampak masa kat London, orang pergi dekat Hyde Park. Orang pergi dekat Hyde Park, duduk dakwah. Ini antara cara yang memang. Lepas tu Nabi SAW, bila Nabi pergi masa musim haji. Masa kisah. Nabi SAW bila tahun ke-8, ke-9, ke-10. Nabi pergi haji, masa tu orang musyrikin buat haji. Bila biasa mereka berkumpul di Mina, masa tu dah ada dah kumpul di Mina, dah ada dah. Mereka berkumpul di Mina sebab mereka nak melontar sebab nak ikut ajaran Nabi Ibrahim. Ketika Nabi SAW akan pergi ke setiap kemah. Dia kata, "Man ya'wini?" Kata, siapa yang akan solong aku? Hatta uballigha kalam Rabbi, supaya aku boleh sampaikan kalam-kalam Tuhanku. Allahu Akbar. Nampak tak? Nabi SAW pun dia ambil peluang ketika orang ramai. Dia peluang ketika orang ramai. Bukan bermaksud bila ramai dulu baru nak ceramah, bukan. Dia jangan silap faham pula. Ustaz saya kalau jemput saya tak selagi tak ada 100 orang jangan jemput saya. Dekat 5 orang datang dia jemput saya. Itu bukan. Maksudnya ialah dia kena ambil peluang ketika ramai. Jadi qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim? Mereka berkata, wahai adakah engkau yang lakukan perkara ini wahai Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum, bahkan yang lakukannya adalah yang paling besar. Sekali lagi Nabi Ibrahim gunakan tauriyah. Sekali lagi Nabi Ibrahim gunakan tauriyah. Yang telah melakukan inilah yang paling besar. Yang paling besar tu apa? Yang paling besar ni ditunjukkan tangan yang paling besar ni. Yang paling besar ni yang lakukan. Kata ulama tafsir, itu paling besar tu apa? Jari yang paling besar ni lah yang lakukan. Sebab kita takkan dapat pegang kapak tanpa jari ni. Jadi sebabkan kita boleh pegang kapak sebabkan ada jari ni, maka dia kata yang lakukan ni yang ni. Sebab kalau yang ni tak ada, yang ni tak boleh nak pegang kapak untuk bercakap. Sebab tu dia kata bal fa'alahu kabiruhum hadha. Sekali lagi tauriyah. Ini sama juga macam zaman fitnatul Quran. Apakah ini makhluk? Ini makhluk, dia buat senarai. Satu ulama Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ni punyalah garang dalam bab jarh wa ta'dil. Tapi bila kena fitnah Quran, dia terpaksa pakai usul tauriyah. Dia tak baca Imam Ahmad. Imam Ahmad tegak. Walaupun Yahya bin Ma'in adalah ulama jarh wa ta'dil, ulama yang mengkritik perawi yang paling garang sekali. Sampai ulama-ulama dulu, sampai perawi-perawi hadis dulu, nampak Yahya bin Ma'in dia terus tak jadi bagi hadis. Sebab takut nanti Yahya bin Ma'in kata dia ni perawi penipu, dia ni perawi yang lemah ingatan, dia ni perawi tak dipakai, dia ni perawi yang ni sekian. Tapi bila kena fitnatul Quran, tak boleh. Lepas tu kita apa pengajaran kat sini tuan-tuan Allah, ustaz tak sama level dia. Walaupun kadang-kadang dia garang, bila dia teruji dengan satu ujian, mungkin dia akan slow down. Dia kata, apalah ustaz ni, tengok dia tu, masuk penjara 10 tahun, berani apa semua. Ini setakat kena ketak sikit dah tak, jangan tak sama. Yang bin Ma'in sama juga, dia kata ini adalah makhluk, ini makhluk, ini makhluk, ini makhluk, ini makhluk. Kata ada 5 benda makhluk. Yang ni makhluk, yang ni makhluk, yang ni makhluk. Yang ni tu rupanya jari dia. Yang ni makhluk, yang ni makhluk, yang ni. Sebelum tu dia senaraikan 5 benda. Dia kata yang 5 ni makhluk. Dia cakap depan khalifah masa tu. Yang 5 ni makhluk. Yang 5 ni memanglah 5 jari makhluk. Tapi yang pendengar tu faham lain. Ila akhirnya dia pakai tauriyah. Sama juga macam kes ni. Dia kata bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Jadi kat sini ayat ni dalil bahawa apa tujuan Nabi Ibrahim pecahkan berhala? Bukan sebab nak menghinakan semata-mata, tetapi untuk hujjah. Untuk berhujjah.
faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun thumma nukisu ala rusihim laqad alimta ma haula'i wa haula'i yantiqun. Dia kata engkau tidak akan bahkan yang melakukannya. Lepas ni kata, lalu dia kata, tidakkah mereka jijik perasaan dia? So engkau wahai Ibrahim telah mengetahui, nampak ni jawapan dia. So kamu wahai Ibrahim telah tahu bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berkata-kata. Lepas itu kenapa kamu suruh tanya kat dia? Jadi kat sini Nabi Ibrahim berdalilkan dengan apa dia? Berkata-kata itu sifat Tuhan. Siapa kata Tuhan tak berkata-kata? Siapa yang kata Tuhan tak berkata-kata? Asy'ariyah. Tidak berkata-kata dengan suara dan huruf. Tak berkata-kata lah tu. Jika demikian, patutkah kamu menyembah yang lain daripada Allah yang tidak dapat mendatangkan faedah sedikit pun kepada kamu? Nampak kat sini? Jika demikian, patutkah kamu menyembah yang lain dari Allah yang tidak dapat beri manfaat sedikit pada kamu? Dekat sini, Nabi Ibrahim AS dia letak satu kaedah. Kaedah ialah siapa yang tak beri manfaat dan mudarat, kita tak boleh sembah. Tak boleh sembah dia, tak boleh minta memohon kepada dia. Kaedah inilah kita pakai. Kalau kamu memohon kepada orang yang mati, orang mati boleh bawa manfaat dan mudarat tak? Tak boleh. Jadi sama macam perbuatan kamu minta pada berhala. Sama macam kamu minta pada berhala. Yang tidak dapat mendatangkan faedah sedikit pun kepada kamu dan tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu. Ini faedah, ini kaedah dia. Sebab itulah Imam Syekh Abdul Wahab dan kita bertauhid, bila bincang dalam bab tangkal, ayat pertama dia bawa ayat berkenaan dengan wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Mereka beribadah kepada selain Allah Ta'ala yang tak bagi manfaat dan tak bagi mudarat. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Uffil lakum, jijik perasaan aku terhadap kamu. Syadid tak Nabi Ibrahim? Syadid. Jijik betul lah korang ni buat benda syirik. Tak ada keharmonian kaum langsung Nabi Ibrahim ni kan. Uffil lakum, jijik perasaanku terhadap kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Ini terhasil daripada kefahaman dia kepada tauhid. Kerana tauhid itu hak Allah. Kerana tauhid itu adalah dosa yang paling besar. Kerana syirik itu adalah dosa yang paling besar. Kerana syirik melanggar hak Allah Ta'ala yang paling utama. Kerana syirik ialah melanggar tugas utama manusia dijadikan. Kerana syirik itu adalah perbuatan merendah-rendahkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila orang faham masalah ni, tauhid itu merendah-rendahkan Allah Ta'ala. Tauhid itu melanggar hak Allah yang paling utama. Syirik itu melanggar hak Allah yang paling utama. Syirik itu melanggar tujuan utama, menafikan tujuan utama manusia diciptakan. Syirik juga adalah dosa yang paling besar. Syirik juga adalah perkara yang paling benci oleh Allah Ta'ala. Bila dia faham perkataan ni, benda ni, barulah dia akan rasa, dia akan jawab, uffil lakum, jijik perasaanku. Orang yang tak faham masalah, dia kata, dahsyat ni Nabi Ibrahim, keras ni Nabi Ibrahim. Setelah itu tidak dapat berhujah lagi, ketua-ketua mereka kata, bakarlah dia dan belalah Tuhan, belalah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu mahu bertindak membelanya. Nah. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka kami pun berkatalah kepada api, ya naru kuni, wahai api jadilah kamu sejuk dan juga selamat kepada Nabi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alahumul akhsarin. Mereka nak buat mereka nak melakukan perbuatan tipu daya, nak kenakan Nabi Ibrahim, nak bunuh dia. Faja'alnahumul akhsarin, kami jadikan dia orang yang rugi. Ketika itulah Nabi Ibrahim, kalau kita sambung lagi dalam surah Safat dan lain, Nabi Ibrahim pun pergi dan dia pun lari dah. Dia pergi ke mana? Dia pergi ke Syam. Maksudnya dia pergi ke Syam. Ini kata, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi ke Tuhanku akan bagi petunjuk padaku, ila akhiri kisah yang lain. Jadi apa kesimpulan daripada kisah yang kita baca ni, tuan-tuan, iaitu pertama, kesimpulan daripada kisah ni ialah
ketegasan menegakkan tauhid. Yang kedua, kesungguhan menghancurkan kesyirikan. Yang ketiga, iaitu tidak menyambut perayaan kufar. Yang keempat, iaitu memusnahkan berhala di mana saja yang kamu mampu untuk musnahkannya, selagi mana tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Ada kat sini ada faedah. Tapi tu Ustaz, kenapa kita tak memusnahkan? Pertama, memusnahkan berhala ni ada dua jenis. Satu, memusnahkan berhala bersifat umum. Bersifat umum ni tak boleh kita lakukan melainkan dengan pemerintah. Melainkan dengan pemerintah. Ada memusnahkan berhala bersifat individu khusus. Contohnya, kita masuk rumah, nanti nampak ada berhala, hancurkan je lah. Kita masuk rumah nampak tangkal, hancurkanlah. Kita pergi rumah adik kita, yang mana kita ada kuasa ke atasnya, nampak dia ada patung, ambil patung, hancurkan, buang terus. Kita guru datang sekolah, nampak anak-anak murid kita pakai tangkal, potong terus, buang. Maksudnya mana ada kita. Adapun dengan pemerintah. Jadi berlaku masa kes itu dekat Indonesia, bila orang tu disepak sesajen, itu bersifat khusus, itu bukan umum. Itu bukan rumah ibadat umum. Orang letak benda syirik kat tepi jalan, hancurkan je lah dia. Dia bukannya milik individu. Betul. Apa yang dia buat tu betul. Tak bertentangan dengan syarak. Rumah ibadat yang rasmi macam rumah kuil, ini tak boleh dibinasakan melainkan dengan pemerintah. Yang kedua, dalam masalah ni juga kena perhatikan, mencegah kemungkaran mestilah bukan dengan yang mungkar. Yang kedua, mencegah kemungkaran mestilah dengan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Yang ketiga, menimbulkan kemungkaran tidak menimbulkan fitnah kepada umat Islam. Contohnya, katakan dia hancurkan berhala, lalu orang ambil gambar orang ni, orang buat kempen lagi burukkan umat Islam bersekian, maka itu kita elakkan dahulu. Kadang-kadang seperti kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bila ada di kalangan orang Mongol masa dia minum arak, maka sebagai anak murid dia bersemangat nak halang. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata, jangan halang. Kata, wahai Syekh, ini minum arak ni, kemungkaran. Dia kata, sesungguhnya Raja askar Mongol tu bila dia mabuk lagi bagus daripada ketika dia tak mabuk. Kerana kalau dia tak mabuk, dia akan bunuh orang Islam. Ketika dia mabuk, dia duduk tidur dan dia duduk mabuk dia. So sekarang ni, mana lagi besar dia punya mudarat dia. Mudarat dia ketika dia tak mabuk lagi besar. Baik dia mabuk, biar dia. Jadi, kalau macam kata rumah ibadat tadi, kalau tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, biarkan dia. Tetapi sebenarnya kalau ikut fatwa mazhab Syafi'i, tidak boleh dizahirkan. Loceng yang tidak boleh dizahirkan, salib yang tidak boleh dizahirkan, patung yang tidak boleh dizahirkan. Kita tutup. Tapi malangnya yang berlaku kat negara kita sebaliknya lah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi bila kita dengar kisah ni, kita tahulah apakah position, dan inilah juga position Nabi SAW. Dan banyak kali kita sebut dalam kuliah-kuliah kita. Nabi SAW pertama dihancurkan berhala di Makkah. Yang kedua, Nabi hantar Khalid Al-Walid. Nabi hantar Jabir bin Abdullah Al-Ansari untuk hancurkan berhala. Nabi hantar Ali bin Abi Talib untuk hancurkan berhala. Nabi hantar Jabir bin Abdullah. Maksud Nabi kata, man yurihuni min dhil khalasah. Siapa yang boleh melapangkan dadaku daripada berhala Zul Khalasah? Man yurihuni min dhil khalasah. Siapa yang boleh melapangkan dadaku daripada berhala Zul Khalasah? Maka kata Jabir bin Abdullah, aku ya Rasulullah. Maksud tak ada orang. Tapi masa Jabir kata, ya Rasulullah, tapi aku ni tak pandai bawa kuda ya Rasulullah, tak pandai naik kuda. Maksudnya ada juga yang tak pandai, sahabat yang tak pandai naik kuda. Macam kita lah, ada kawan juga tak pandai drive, dah tua pun tak drive lagi kan. Jadi biasalah tu. Maka Nabi SAW tekan dada, Nabi kata, Allahumma thabbithu, Allahumma thabbithu, tekan sampai terasa sakit dada dia. Allahumma thabbithu, ya Allah tetapkan dia di atas kuda dia. Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyah, ya Allah aku jadikan dia ini orang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk. Tekan. Semenjak tu dia kata, aku naik kuda, cekap pula aku lepas tu. Padu pula aku naik kuda, tak jatuh. Lepas tu bersama ni datang lagi 300 orang. Daripada kabilah-kabilah lain pun ikut, hancurkan berhala Zil Khalasah. Yang Nabi kata berhala Zil Khalasah tu akan kembali disembah pada akhir zaman. Nabi kata, la taqumu sa'ah hatta takunu nisa'a aliyatu nisa'i bani Daus haula Zil Khalasah.
tidak akan berlakunya hari kiamat, sehingga kamu akan nampak wanita-wanita daripada puak Bani Daus akan kembali berjoget-joget di keliling, menggoyang-goyangkan punggungnya di keliling berhala Zil Khalasah. Itu apa faedah Aisyah? Maksudnya berhala yang Nabi dah hancurkan pun orang akan, maksudnya biasalah kalau hancur orang sebah balik. Jadi jatah agama Islam Yugoslavia bila pergi ke pulau besar dah hancurkan berhala, orang buat balik, janganlah kata Allah kita dah hancurkan, tapi dia buat balik, dah hancur buat balik, hancurkan balik, hantar lagi. Kalau tak cukup duit kita bagi duit, hantar nak belanja orang supaya hantar untuk hancurkan. Hantarkannya. Itu sama macam Al-Qasas. Juga dengan Khalid Al-Walid. Dia hantar pada Al-Manat. Bagi dah hancur berhala, dah hancurkan potong Al-Manat. Pokok Al-Manat, dia kata, ya wahai Khalid, kamu dah potong ke? Dah potonglah pokok tu. Tapi ada jumpa apa-apa tak? Tak jumpa apa-apa. Tak jumpa apa-apa. Pergi sekali lagi. Sekali lagi nampak ada perempuan yang rambut dia ahli sihir. Nabi kata, bunuh dia sekali ahli sihir tadi. Ahli sihir itu pun dibunuh. Ini sekali lagi, ini arahan pemerintah tak? Arahan pemerintah. Ila akhirih. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi, kesimpulannya, barakallahu fikum, sikap kita pada berhala seperti mana yang kita dah sebutkan tadi, ahli sunnah, kalau macam ni dah sikapnya, apatah lagi perbuatan orang yang amat buruklah, perbuatan orang yang pergi meraihkan lagi pula. Allahu Akbar. Pergi raikan pula dengan alasan berbagai lah, alasan politik, alasan pelbagai. Awak bukannya PM lagi pun, apa nak pergi lagi kat tempat tu? Kalau masa PM juga ada alasan yang pelbagai. Pergi lagi buat tai ponggal, masa tai ponggal buat masakan. Tahu tai ponggal tu yang masak tu, masakan untuk berhala. Setiap tahun mereka akan buat pertandingan masakan tai ponggal. Ada makcik-makcik Melayu masuk, pakai tudung masuk, keluar surat khabar The Star, makcik-makcik Melayu masakkan. Ada juga pemimpin politik Islam, bahkan terkenal sebagai Islamis ketika dia muda dulu, datang masak sekali dengan anak beranak, 3 beranak tu masak nasi tai ponggal. Allah musta'an. Jadi pastikan tuan Allah betapa terbalik ni kita zaman sekarang dengan apa yang telah dianjurkan oleh, ditunjukkan oleh Al-Quran Al-Karim. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soalan ke Akhi Imran? Perbuatan Allah termasuk sifat Allah? Yes. Soalannya, adakah perbuatan Allah termasuk sifat Allah? Ya. Macam kita kata, sifatkan manusia. Apa sifat manusia? Berkahwin, beranak, berjalan, berlari, bercakap. Bukan itu sifat manusia? Sifat manusia. Jadi itu sifat juga. Lepas tu sifat ada 2. Satu sifat zat, dan kedua sifat fi'il. Satu sifat zat, iaitu gemuk, kurus, tinggi. Okey? Yang kedua dari sifat fi'il. Apakah sifat manusia? Berjalan, berlari, tidur, berkahwin, makan, minum ila akhirih. Yes, itu adalah sifat perbuatan. Ada lagi? Boleh saya tanya soalan fiqh kembali dari Mustafir? Allahu Akbar. Soalan fiqh ni kita tangguh dululah waktu lain ya. Tuan-tuan, soalan fiqh tangguh waktu lain. Waktu kelas fiqh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.